Okey, hai bertemu lagi. Kita pergi ke soalan nombor 6, masih lagi bab 12 pengendalian data. Soalan 6 ni kalau kita tengok pada modul modul matematik kamu, soalan ni ada merupakan aplikasi data-data yang telah diwakilkan. Jadi daripada data itu macam mana kita nak membaca data, mentafsir data dan seterusnya menjawab soalan-soalan yang ditanya. Okey, cara soalannya macam inilah. Okey, carta palang di bawah menunjukkan jumlah jualan pelitup muka di 4 buah kedai sebaneka. Kita dah pernah tengok carta palang kan? Bentuknya seperti ini. Jadi kita akan menjawab soalan berdasarkan data carta palang ini. Okey, kita tengok kat sini ada kedai PQRS dan kita tengok nilai-nilai bilangan kotak pelitup mukanya. Okey, ada paling tertinggi 80. Okey, yang P punya ada 70. Macam mana cikgu tahu 70? Sebab kat sini 60, sini 80, so tengah-tengah sini 70 lah. Okey, so kat sini tengok yang R pula. Okey, R tengok selari. Dengan berapa nilai dia ni? Dengan 30. Okey, yang ini pula tak ada masalah sebab dia boleh nilainya boleh kita baca untuk S. Okey, so itu info yang kita kena tengok dulu. Kena perhatikan dulu supaya info-info yang kita dah dapat dahulu ni boleh membantu kita untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan. Okey, soalan pertama. Berapa buah kedaikah yang berjaya menjual lebih daripada 50 kotak pelitup muka? Okey, yang lebih 50 kotak. Okey, tengok P. P ada 70, Q ada 80, R hanya ada 30 dan S hanya ada 40. Jadi berapa buah kedaikah yang berjaya menjual 50 kotak pelitup muka? Okey, mestilah 70 dan 80 ni kan. Jadi hanya 2 kedai sahaja. 2 kedai. Okey, macam tu sahaja. Ya, jadi kita tafsir data di sini, kita boleh jawab soalan yang diberi. Okey, tengok B. Berapakah jumlah kotak pelitup muka yang dijual oleh keempat-empat buah kedai itu? Berapakah jumlah? Bila dikata jumlah dan dia cakap keempat-empat buah kedai, apa perlu awak buat ialah awak perlu menambahkan semua nilai jualan kotak pelitup muka itu seperti ini. Tunjukkan jalan kerja dan awak boleh guna kalkulator untuk mendapatkan jawapan. Okey, sebentar. Okey, 70 tambah 80 tambah 30 tambah 40. So, kita akan dapat sebanyak 220 kotak. Okey, macam tu cara dia. Okey, yang C. Hitung purata jualan kotak pelitup muka bagi setiap kedai. Okey, so perkataan yang kamu jumpa kat sini adalah purata. Dan untuk pengetahuan kamu, purata ini awak pernah jumpa sepatutnya di matematik di sekolah rendah. Okey, purata ni merupakan hasil tambah semua jualan, jumlah semua. Jumlah semua kita dah dapat tadi pada soalan B. Perlu dibahagikan dengan bilangan kedai. Ada berapa kedai kat dalam ni? Betul, ada 4. Jadi kita masukkan dalam formula 200 per 4. Jadi kita tekan kalkulator. 200 bahagi 4. Jadi kita akan dapat puratanya sebanyak 50 kotak. Okey, senang bukan? Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, contoh soalan ni pun merupakan carta palang dan cikgu minta kamu tulis nilai-nilai yang tidak diberikan, kemudian baca soalan dan dapatkan jawapan. Okey, pergi ke soalan seterusnya, carta pai. Okey, carta pai menunjukkan jualan puding oleh sebuah kedai dalam tempoh 4 hari. Okey, so ada hari Isnin, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dan kalau kita tengok sudut-sudutnya dah dibagi kat sini, Isnin adalah ada 70 darjah. Jumaat, ni dia tak bagi tapi kita dah tahu kan bentuk petak ni apa, iaitu 90 darjah.
Okey, sudut pada hari Sabtu adalah 140 darjah dan Ahad dilabelkan sebagai X. Bermaksud mestilah X tu perlu kita cari. Okey, jadi kat sini kita baca info seterusnya. Bilangan puding yang dijual pada hari Sabtu ialah 70 bekas. 70 bekas ya. 70 bekas dengan 140 darjah, benda yang tak sama. Okey, benda yang tak sama. Jangan pula awak kata, ni kenapa 70 bekas, yang ni 140. 70 bekas adalah bilangan bekas. Tapi kalau kita masukkan ke dalam carta pi, sudut sektor ini membawa nilai 140 darjah. Okey, kena bezakan yang itu. Okey, soalan pertama, cari nilai X. Okey, macam mana kita nak dapat nilai X ini? Okey, jadi cikgu nak ajar bahawa bila melibatkan carta pi, ingat lagi tak carta pi melibatkan bulatan. Bila melibatkan bulatan ataupun satu putaran lengkap, dia mesti mempunyai keseluruhan sudut iaitu 360 darjah. Jadi untuk menjawab soalan A, kita boleh melaksanakan pengiraan bermula dengan 360 darjah, ditolakkan dengan hari Isnin 70 darjah, ditolakkan dengan hari Jumaat 90 darjah dan ditolakkan dengan 140 darjah pada hari Sabtu. Dan barulah kita mendapat jawapannya. Okey, jawapannya. Jadi bila kita tengok apakah jawapan dia? Okey, 360 tolak 70 tolak 90 tolak 140. So nilainya adalah 60. Okey, kita semak balik semula. Okey, 360 tolak 70 tolak 90 tolak 140. Okey, 60. So 60 darjah. Okey, boleh ya? Kita tengok soalan seterusnya. Berapakah bilangan puding yang dijual dalam 4 hari itu? Berapakah bilangan puding yang dijual dalam 4 hari itu? Okey, so yang B ni, kita akan nampak sikit sukarnya kerana apa? Kerana kita hanya ada jawapan bagi Sabtu saja iaitu 70 bekas. Okey, ini melibatkan proses kadaran yang kita dah belajar bab 4, nisbah, kadar dan kadaran. Jadi cikgu minta kamu tengok ya macam mana cikgu buat kadaran ni ya. Okey, jika ada 70 bekas, 70 bekas bersamaan dengan 140 darjah. Okey, jadi cikgu ada 90 bekas. 90 bekas, minta maaf. Cikgu ada 90 darjah untuk dapatkan hari Jumaat. So, berapa bekas yang cikgu perlu boleh dapat? Jadi, caranya ialah 70 darab 90 perkan 140. Okey, so dapat berapa kat situ? Okey, jadi kita akan masukkan dalam kalkulator 70 darab 90 darjah bahagi 360. Okey, so kita dapat betul ke tu? Okey, kita kira balik semula. 70 Okey, betul. Okey, jawapannya untuk hari Jumaat kita dapat 45 bekas. Okey, bersama dengan 90 darjah. Jadi cikgu labelkan dulu siap-siap. Ini untuk hari Sabtu. Yang ini untuk hari Jumaat. Okey, kenapa kita kena buat macam ni? Sebab soalan minta bilangan puding yang dijual dalam 4 hari. Bilangan puding tu maksud bilangan bekas lah. Okey, sekarang kita nak buat apa pula? Untuk hari Isnin. Hari Isnin ada 70 darjah. Okey, so hari kita ambil mula-mula asal 70. Kita warna biru lah balik semula. Kita balik semula biru. Okey, 70 bekas sama dengan 140. Kita ambil keadaan yang mula-mula ni. Okey, jadi cikgu ada 70 darjah. So, berapa nilai bekas yang kita boleh dapat? Kita ambil 70 darab 70 darjah per 140 darjah. Kemudian kita akan dapat berapa? Okey, 70 darab 70 bahagi 140. So, kita akan dapat 35 bekas. Ini untuk apa? Untuk hari apa? Hari Isnin. Okay, last untuk dapatkan pula
hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad tadi 60 bekas kan? 60 bekas, minta maaf. 60%. Salah lagi. 60 darjah. Okey, 60 darjah. Jadi kita akan buat pelaksanaan 35 darab 60 darjah per 70 darjah. Pun boleh. Janji awak guna dia punya kadaran yang sama. Okay, 35 darab 60 bahagi 70. Awak akan dapat 30 bekas. Okey, jadi awak akan menambahkan semua nilai-nilai bekas ni 70 tambah 45 tambah 35 dan tambah 30 untuk keempat-empat hari. 70 tambah 45 tambah 35 tambah 30. Okey? So, kita dapat jawapan berapa kat situ? Okey, dapat jawapan berapa? Kita guna kalkulator lah. Tak boleh nak congak kat sini. Okey, 70 tambah 45 tambah 35 tambah 30. Okey, ada 180. Okey, ini untuk soalan B. Dan pastinya awak boleh dapat jawapan untuk C. Ya. Okey. Jadikan ini sebagai latihan. Dan kita pergi ke soalan graf garis ini. Okey, graf garis menunjukkan jumlah wang yang disimpan oleh Mariam di sebuah bank dalam tempoh 5 tahun. Nyatakan jumlah wang yang disimpan pada tahun 2014. Tengok saja 2014 ni. Sangat senang dan bacakan. Macam nak tahu cikgu? Jadi awak kena tengoklah berapa nilai di sini, di sini, di sini dan di sini. Kerana apa? Dia mesti selaras dengan titik pada 2014. Okey, hitung purata. Hitung purata. Purata pun dah tahu jumlah wang bahagi bilangan tahun. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sangat senang. Okey, ini pun sebagai latihan. Okey, kita tengok pula plot batang dan daun. Okey, tahu kan membaca ni, plot batang dan daun ni? Okey, kita tengok bilangan peserta yang terlibat dalam kajian ini. Berapa bilangan peserta? Okey, kamu hanya kira bahagian daun saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, jawapan dia ialah 20. Sangat senang. Mengira bahagian daun sahaja. Okey, selesai A. Nyatakan umur peserta paling muda. Umur peserta paling muda. Yang mana satu umur peserta paling muda? Awak boleh tengok kat sini. Okey, awak boleh dapat jawapannya. Okey, sangat mudah. Okey, cari bilangan peserta yang berumur kurang daripada 30 tahun. Okey, ni 3 pangkal 3. Okey, tetapi kalau kita gabungkan kat sini jadi 33. So, kita tak boleh ambil semua nombor di sini. Sebab ini dah lebih 30 tahun. Jadi, soalan minta kita mengira berapakah bilangan peserta yang umurnya kurang 30 tahun. Jadi, kalau umur kurang 30 tahun bermaksud umur dia mestilah 0 hingga 29. Tengok kat sini ada tak dalam lingkungan itu. Okey, tengok kat sini ya. So, yang cikgu tak potong tu merupakan bilangan peserta bawah 30 tahun. Okey, jadikan dia sebagai latihan yang ni. Okey, jadi itu sahaja untuk bab ini. Diharap kamu boleh melaksanakan semua soalan-soalan yang ditunjukkan dalam bab ini. Okey, jumpa lagi pada